Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa zalika wal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpah kurnianya serta inayahnya, maka hari ini kita diberikan kesempatan, sedikit ruang, sedikit kekuatan dan sedikit masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam satu sesi ataupun satu lintas langsung yang kita adakan khas daripada Bumi Kenyalang terus ke UK dan Ireland. Dan di kesempatan ini saya ucapkan jutaan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat-sahabat PAS Representative Council ataupun Majlis Perwakilan ahli-ahli PAS di UK dan Ireland atas inisiatif dan kesungguhan untuk mewujudkan satu medium, satu ruang untuk ahli-ahli PAS dan juga ahli-ahli penggerak-penggerak jemaah yang berada jauh daripada negara kita yang dicintai ini untuk terus berhubung dan mendapat maklumat secara langsung daripada pimpinan-pimpinan PAS sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri. Dan ini menunjukkan bahawa sesungguhnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kurniakan akal fikiran kepada manusia untuk mencipta teknologi, dan kita manfaatkan teknologi serta kemudahan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya dan dengan tujuan untuk kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi petanda dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa doa-doa kita yang kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari, setiap kali selepas solat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikurniakan rahmat, dikurniakan maghfirah, dikurniakan kebaikan di dunia. Moga-moga dengan kita berada dan bersama-sama dalam satu program, satu wacana untuk mengingatkan kita kepada akhirat, untuk mengingatkan kita kepada perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai satu petunjuk bahawa doa kita itu telah diterima dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga bahagian terakhir daripada doa kita tersebut, iaitu untuk kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hasanah juga, bukan hanya di dunia tetapi hasanah di akhirat, dan dibebaskan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan diterima dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita tunjukkan dan rafakkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasulullah, kerana perjuangan serta pengorbanan baginda Rasulullah dan para sahabat. Maka hari ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berintimak dan bersama-sama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam. Dan moga-moga dengan kita berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, kita dibesarkan dalam Islam, dihidupkan dalam Islam, dan diakhirkan kehidupan kita dalam Islam, dan manis lagi, lebih manis lagi kehidupan kita itu diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati lagi kasih sekalian, siaran kita pada hari ini merupakan salah satu inisiatif daripada PRC UK dan Ireland, dan dimaklumkan
sebelum ini beberapa siaran telah berjaya diadakan, iaitu bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hatta Ramli, Pengarah Jabatan Peliharaan PAS Pusat, yang bersama juga dengan Yang Berhormat Datuk Nik Ahmad, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, dan hari ini kita bersama dengan saya sendiri, iaitu Muhammad Arif Firazul Pajo, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Sarawak, dan saya merasakan cukup kredit. Tapi apapun mungkin perkongsian yang akan kita lakukan pada hari ini akan memberi manfaat serta memberikan satu information sharing yang berguna kepada kita. Dan sebelum kita pergi kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan Sarawak di Ambang Pilihan Raya Umum ke-13, marilah sama-sama kita renung satu kisah, satu sirah yang berlaku pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dalam satu musim haji, Rasulullah SAW dan para sahabat telah bertemu dengan beberapa kabilah. Antaranya Rasulullah SAW telah bertemu dengan ketua kabilah Bani Syaiban. Rasulullah SAW telah menyebut kepada ketua kabilah Bani Syaiban, "Wahai ketua kabilah Bani Syaiban, sudikah engkau menjadikan kampung halamanmu sebagai pusat dakwahku, sebagai markasku, sebagai pusat untuk aku menggerakkan gerak kerja aku untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan mengangkat bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan mengakui bahawa aku ini Rasulullah Muhammad SAW ini merupakan pesuruh Allah." Lalu dijawab oleh ketua kabilah Bani Syaiban, "Wahai Muhammad, kami tidak ada masalah untuk menyerahkan kampung halaman kami untuk dijadikan sebagai pusat pentadbiranmu, dijadikan sebagai pusat dakwahmu, jadikan sebagai markas ataupun jadikan sebagai pusat untuk kamu menggerakkan gerak kerja, menegakkan agamamu itu. Tetapi bila mana kau sebut kalimah yang dua kalimah terakhir itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan ilah yang satu dan menidakkan ilah yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengakui bahawa engkau itu Muhammad sebagai pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak sanggup. Kami sanggup untuk menyerahkan kampung halaman kami, tetapi bila kau minta kami untuk mengangkat dua kalimah tersebut, kami tidak sanggup. Kerana sesungguhnya bila kami mengangkat dan meletakkan dua kalimah tersebut sebagai pegangan kami, sebagai agama kami, sebagai pegangan hidup kami, maka yang akan menjadi musuh kami bukan hanya kafir Quraisy, bukan hanya kabilah Quraisy, bukan hanya penduduk Mekah yang menjadi musuh kami, tetapi seluruh dunia ini. Kuasa-kuasa besar Rom, kuasa-kuasa besar seperti Parsi akan memusuhi kami, dan perkara itu kami tidak bersedia lagi untuk menghadapinya. Dan kau pergilah cari kampung yang lain, kau carilah kabilah-kabilah yang lain, kau carilah negara-negara dan negeri-negeri yang lain untuk jadikan sebagai pusat dakwah, pusat pentadbiranmu. Dan akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan penduduk dan sahabat-sahabat daripada Yathrib, yang akhirnya menjadi sebuah negara yang diiktiraf sebagai negara Islam yang pertama, iaitu negara Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat sekalian, daripada perkara ini, daripada peristiwa yang berlaku pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini, dapat kita lihat bahawa bila mana kita menerima Islam, bila mana kita mengangkat kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai pegangan kita, sebagai akidah kita, sebagai agama kita, maka yang akan menjadi musuh kita bukanlah musuh yang hanya berada di hadapan kita, musuh yang berada dalam negara kita, musuh yang berada dalam kampung halaman kita, musuh yang berada di sekeliling kita, tetapi yang akan menjadi musuh kita adalah seluruh penduduk di muka bumi ini yang tidak menerima akidah Islam ini akan menjadi musuh kita. Itulah suasana, itulah situasi yang berlaku pada hari ini. Parti-parti Islam yang berada di seluruh dunia, khususnya berada di tanah Arab, yang berada di Afrika Utara, yang berada di bumi Malaysia ini sendiri, bukan hanya berhadapan dengan Barisan Nasional sebagai musuh kita, bukan hanya berhadapan dengan MCA sebagai musuh kita, bukan hanya berhadapan dengan PBB sebagai musuh kita, bukan hanya berhadapan dengan SUPP sebagai musuh kita, tapi yang akan menjadi musuh kita adalah seluruh muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh penduduk di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bersetuju ataupun tidak mengangkat akidah Islam itu sebagai pegangan kehidupan mereka. Dan itulah suasana yang dihadapi oleh penggerak-penggerak
agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Dan yakinlah sahabat-sahabat, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersama dengan kita. Yakinlah kepada sahabat-sahabat sekalian bahawa ganjaran yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu satu ganjaran yang besar, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi daripada surah At-Taubah ayat 111, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang maksudnya lebih kurang, telah aku beli daripada setiap orang mukmin itu, telah aku beli daripada setiap orang beriman itu akan dirinya dan hartanya dengan syurga. Mereka berjuang di jalan Allah, mereka berjihad di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau mereka terbunuh. Dan itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab Al-Quran, Taurat dan Injil. Dan maka siapakah yang lebih benar janjinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang ingin menggerakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang menginfakkan diri mereka, harta mereka, masa mereka, jiwa mereka, raga mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk dibayar dan digantikan segala pengorbanan itu, jihad itu, kesungguhan kita itu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga kita tergolong dalam kelompok dan golongan manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurganya. Sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati lagi kasih sekalian, pertamanya tidak adil sekiranya saya tidak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya ini bukanlah seorang yang dikenali di seluruh Malaysia. Mungkin setengah sahabat yang berada di bumi Kenyalang ini mungkin kenalkan diri saya. Dan ingin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Arif Riazul bin Kaijo, berasal daripada Limbang, Sarawak. Telah berumah tangga, telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 orang cahaya mata. Kedua-duanya adalah putra. Sekarang ini masih lagi bertugas dengan salah sebuah anak syarikat kepada JLC di negara kita. Dan sebelum ini menuntut di Universiti Teknologi Petronas. Dan alhamdulillah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu maha luas. Selepas habis belajar, Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan anak ke bumi Kenyalang, kembalikan saya ke kampung halaman. Alhamdulillah diberikan peluang pekerjaan di bumi Kenyalang sendiri. Dan samping kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai manusia untuk mencari nafkah hidup, di sini saya berpeluang untuk menabur bakti untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas kampung halaman sendiri. Dan hari ini ditakdifkan juga sebagai Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Sarawak. Ini penggal pertama saya ditakdifkan sebagai Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Sarawak. Dan di peringkat kawasan ditakdifkan sebagai Ketua Penerangan PAS Kawasan Miri. Dan itulah sedikit latar belakang diri saya sendiri. Dan boleh add saya di dalam Facebook dengan ID saya Arifi Riazul, ARIFIRIAZUL. Boleh search di Facebook. InsyaAllah saya yakin nama Arifi Riazul ni di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini mungkin seorang saja mudah untuk dicari. Sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati lagi kasih sekalian, hari ini ditaklifkan ataupun diminta untuk saya bercerita sedikit berkenaan dengan PAS, khususnya PAS Sarawak dalam menghadapi pilihan raya umum ke-13. Terlebih dahulu izinkan saya untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan latar belakang PAS Sarawak sendiri, dan mungkin sedikit maklumat yang berkaitan dengan negeri Sarawak. Saya yakin sahabat-sahabat sedia maklum bahawa Sarawak merupakan sebuah negeri yang terbesar dalam Federal Constitution of Malaysia. Dan hari ini Malaysia ini sebenarnya terbentuk, kalau dirujuk kepada perlembagaan Malaysia ini terbentuk hasil daripada gabungan 3 wilayah, iaitu Tanah Melayu, Semenanjung Malaysia, Tanah Melayu, dan Sabah dan Sarawak, dan sebelum itu Singapura. 4 wilayah yang membentuk Malaysia. Dan hari ini tinggal 3 wilayah yang membentuk Malaysia. Tetapi hari ini digambarkan bahawa Malaysia ini terdiri daripada 14 buah negeri, bukan 3 wilayah. Dan itu antara fakta yang perlu kita akui dan terima, bahawa Malaysia ini terdiri daripada 3 wilayah, iaitu Tanah Melayu, Sabah
dan Sarawak. Sebab itu dalam pembentukan Malaysia disebut juga berkenaan dengan 20 perkara Sabah masuk, 20 perkara yang berkaitan dengan hal ehwal Sabah bila mana dia ingin dibawa masuk bergabung dengan tanah Melayu dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. 20 perkara, 20 syarat yang ditetapkan oleh Sabah, dan yang untuk negeri Sarawak pula 18 perkara yang disebut sebagai 18 dan 20 perkara yang membentuk wilayah Malaysia. Dan Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia, dan dalam masa yang sama penduduk Sarawak hanya berjumlah 2.7 juta secara keseluruhannya, dan ini termasuk dengan rakyat serta penduduk Sarawak yang telah berhijrah ataupun bermastautin untuk mencari pekerjaan di luar negeri Sarawak, khususnya di Semenanjung tanah Malaysia, dan juga ada setengahnya berada di luar negara. Dan Sarawak merupakan negeri yang terkaya di Malaysia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan Sarawak ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah pinjamkan Sarawak ini dengan banyak hasil mazhur, banyak kekayaan muka bumi, banyak kekayaan hasil galian bumi dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada negeri Sarawak. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada rakyat serta negeri Sarawak ini minyak dan gas. Pertama sekali yang ditemui di wilayah Malaysia ini, minyak adalah di Sarawak, di Miri. Antara lain hasil pendapatan Sarawak adalah kelapa sawit, balak, hasil galian yang lain seperti batu, galian yang lain. Dan di Sarawak juga kita mempunyai projek hidro yang antara yang terbanyak di Malaysia, dan dikabarkan bahawa lebihan tenaga yang bakal diperolehi oleh negeri Sarawak bila mana telah siap empangan bakun, empangan murun yang dijadualkan untuk siap dalam beberapa tahun lagi. Lebihan tenaga untuk negeri Sarawak, tenaga elektrik lebihan yang tidak digunakan oleh negeri Sarawak adalah lebih kurang 230% reserve of energy. Walaupun akan dibina skor, reserve of energy itu masih lagi banyak, dan itulah menjadi salah satu perkara yang diperjuangkan oleh rakan-rakan kita, teman-teman kita daripada orang Ulu, yang tanah mereka ini telah terpaksa dikorbankan demi untuk merealisasikan hasrat serta impian Kerajaan Barisan Nasional yang ada pada hari ini untuk membina seberapa banyak empangan di negeri Sarawak, walaupun dalam keadaan yang sama, walaupun dalam masa yang sama seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Reserve energy sekiranya semua dam ini telah siap, akan ada reserve energy yang cukup banyak. Maknanya hidroelektrik yang telah dibina dan bakal dibina oleh Kerajaan Barisan Nasional pada hari ini merupakan suatu projek yang sepatutnya tidak dilakukan kerana keperluannya tidak ada di sana, dan apa yang bakal dihadapi oleh rakyat Sarawak hanyalah satu kemusnahan tanah, kemusnahan kampung halaman, kemusnahan ekologi sistem yang ada pada hari ini. Dan yang seterusnya, Sarawak ini terdiri dari segi landscape politiknya. Sarawak, kebanyakan parti politik yang berada di Sarawak adalah parti tempatan. Sebab ingin saya sebut di sini, antara parti politik yang berada di Sarawak adalah Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu (PBB), SUPP Sarawak United Progressive Party, SPDP Sarawak Democratic Parti, PRS Parti Rakyat Sarawak. Dan itu semuanya merupakan parti-parti dalam komponen Barisan Nasional, yang semua parti-parti dalam komponen Barisan Nasional Sarawak ini merupakan parti tempatan. Dan bagi Pakatan Rakyat pula, setakat ini yang berada dalam Pakatan Rakyat Sarawak hanyalah 3, iaitu PAS, PKR dan DAP, seperti mana yang berlaku di negeri-negeri lain. Adapun sebelum ini disebut-sebut bahawa SNAP, iaitu Sarawak National Action Party, Parti Negara Sarawak, iaitu SNAP, merupakan antara parti tertua di Sarawak. Dan untuk makluman, SNAP merupakan Presiden SNAP ataupun Ketua SNAP sebelum ini merupakan Ketua Menteri pertama bagi negeri Sarawak. Dan SNAP pada asalnya memang bersama-sama dengan Pakatan Rakyat sebelum pilihan raya DUN yang ke-10 yang lepas, tetapi akibat daripada beberapa perkara
dan beberapa faktor yang tidak dapat dielakkan, akhirnya Snap terpaksa dikeluarkan daripada Pakatan Rakyat, dan akhirnya Snap setakat ini bersama dengan parti-parti komponen pembangkang tempatan lain yang berada di Sabah telah menggabungkan diri mereka dan mengenalkan diri mereka sebagai UBF, United Borneo Front. Dan itulah sebelah sedikit maklumat ataupun introduction berkenaan dengan negeri Sarawak itu sendiri. Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia dan dalam masa yang sama penduduknya hanya 2.7 juta orang, dan menjadikan kepadatan kependudukan di Sarawak ini begitu jarang-jarang. Dan seterusnya, sahabat-sahabat sekalian, sedikit makluman berkenaan dengan sejarah PAS Sarawak. PAS telah ditubuhkan di Sarawak 15 tahun yang lepas. 15 tahun yang lepas baru PAS ditubuhkan di Sarawak. Dan alhamdulillah, selepas penubuhan Parti Islam Muslim Malaysia PAS negeri Sarawak, kita tidak pernah lagi tidak melibatkan diri secara langsung dalam pilihan raya, sama ada dalam pilihan raya umum ataupun pilihan raya DUN. Dan alhamdulillah hari ini sejak daripada penubuhannya, kita telah bertanding banyak pilihan raya, dan setakat ini masih lagi belum mencapai sebarang kemenangan, seperti mana juga yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Melaka. Dan pilihan raya umum ke-13 ini merupakan satu pertandingan yang sihat bagi Sabah, Sarawak dan Melaka. Siapakah yang bakal memecahkan telurnya dulu? Kalau Sarawak berjaya menangi salah satu parlimen yang bakal yang akan ditandingi dalam pilihan raya umum ke-13, maka Sarawak akan selamat lebih dahulu. Kalau Sabah masih lagi belum, dan Sabah dan Melaka masih lagi belum berjaya mencapai sebarang kemenangan, maka Sarawak akan mendahului Sabah dan Melaka. Tapi kulihal, hari ini suasana politik semasa pada hari ini seluruh negara berkehendakkan, rakyat berkehendakkan kepada perubahan, dan itulah yang bakal kita hadapi dalam pilihan raya umum ke-13. Sejauh mana kita bijak, sejauh mana kita berjaya menangani hasrat rakyat untuk melakukan perubahan ini. Kalau kita berjaya menyambut hasrat rakyat tersebut, maka kita akan mencapai kemenangan. Tapi sekiranya kalau kita masih lagi gagal untuk menyambut hasrat serta keinginan rakyat untuk melakukan perubahan itu, maka kita akan masih lagi berada dalam tangkuk yang lama. Dan alhamdulillah hari ini Sarawak, selepas 15 tahun penubuhan PAS negeri Sarawak, kita telah berjaya menubuhkan 5 kawasan yang berdaftar dengan ROS Badan Pertubuhan, iaitu PAS kawasan Petrajaya di bahagian Kuching, PAS kawasan Batang Sadong, PAS kawasan Batang Lupa, PAS kawasan Miri, dan PAS kawasan Bintulu. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ini akan bakal tertubuh beberapa lagi PAS kawasan yang insyaAllah akan memberikan semangat serta impak yang lebih besar kepada perjuangan PAS di Bumi Kenyalang. Dan dari segi dewan-dewan pula, alhamdulillah kita ada Dewan Muslimat yang telah berdaftar secara rasmi, Dewan Muslimat PAS Negeri, Dewan Pemuda PAS Negeri Sarawak yang telah berdaftar secara rasmi dengan ROS. Dan untuk Dewan Pemuda, kita telah berjaya mendaftarkan 3 buah Dewan Pemuda PAS kawasan secara rasmi, iaitu Dewan Pemuda PAS kawasan Petrajaya, Dewan Pemuda PAS kawasan Miri, dan Dewan Pemuda PAS kawasan Bintulu. Dan perkara ini insyaAllah kita akan selarikan dengan gerak kerja Badan Perhubungan. Kita akan tubuhkan PAS-PAS kawasan yang lain, dan dalam masa yang sama kita usahakan untuk penubuhan Dewan Pemuda PAS kawasan-kawasan yang lain. Dan alhamdulillah, antara perkara yang telah kita berjaya untuk ketengahkan adalah dari sudut pendidikan, antaranya adalah pasti alhamdulillah di peringkat Kuching kita telah memiliki dan membuka pasti sejumlah 8 buah pasti. Dan perkara ini kita telah lakukan secara agresif sejak beberapa tahun kebelakangan ini, dengan kita membuka lebih daripada 2 pasti dalam satu tahun di peringkat Kuching. Dan kita ada juga pasti di Miri. Kita alhamdulillah telah tubuhkan 3 buah pasti di kawasan Miri dan sebuah pasti di kawasan Bintulu. Dan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan membuka secara rasmi sebuah pasti lagi di Muka.
Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, walaupun hanya 5 buah PAS kawasan telah berdaftar, tapi Alhamdulillah hari ini penggerak-penggerak PAS berada di seluruh bumi Kenyallang hinggalah ke Kapit, yang merupakan antara bahagian ataupun daerah ataupun mungkin yang paling jauh, yang paling hulu di Sarawak ini adalah Kapit, bahagian Kapit. Dan di situ pun Alhamdulillah kita telah ada sahabat-sahabat yang mula bergerak di akar umbi, dan insya-Allah moga-moga dengan gerak kerja yang bersungguh dan ikhlas ini akan membuahkan hasil, dan insya-Allah akan tertumbuhnya PAS-PAS kawasan yang lain yang berada di kawasan-kawasan selain daripada kawasan-kawasan yang telah kita daftarkan dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Dan untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, kita di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri Sarawak, kita mempunyai suatu plan strategik yang kita sebut sebagai plan strategik Dewan Pemuda PAS Negeri Sarawak 10 tahun. Yang mana dalam plan strategik ini kita mensasarkan untuk ultimate goal kita adalah untuk menubuhkan minimal 10 Dewan Pemuda PAS kawasan menjelang 2018. Dan hari ini kita telah mempunyai 3 buah Dewan Pemuda PAS kawasan yang berdaftar, dan insya-Allah dalam masa menjelang 2013 insya-Allah kita akan daftarkan sejumlah 6 buah lagi PAS Dewan Pemuda PAS kawasan bersekalian dengan PAS kawasan yang belum mendaftar, dan insya-Allah perkara ini akan kita realisasi dan usahakan menjelang 2013 dan meletakkan kita on track. Dan Alhamdulillah hari ini gerak kerja ke arah itu telah berlaku dengan agresif, dan sukan tersebut kawasan-kawasan yang insya-Allah kita akan laksanakan pendaftaran Dewan Pemuda PAS kawasan serta PAS kawasannya adalah antaranya PAS kawasan Limbang bersama dengan Dewan Pemuda PAS kawasan Limbang, PAS kawasan Sibuti bersekalian dengan Dewan Pemuda PAS kawasan Sibuti, begitu juga dengan PAS kawasan Mukah sekalian dengan Dewan Pemuda PAS kawasan Mukah. Dan insya-Allah kita akan daftarkan 2 lagi Dewan Pemuda PAS kawasan di dalam PAS kawasan yang telah kita daftarkan sebelum ini, iaitu Dewan Pemuda PAS kawasan Batang Lupa dan Dewan Pemuda PAS kawasan Batang Sadong. Dan satu lagi kawasan yang insya-Allah kita akan daftarkan penubuhannya secara rasmi adalah PAS kawasan Sibuk dan Dewan Pemuda PAS kawasan Sibuk. Dan ini antara gerak kerja yang kita akan terus gerakkan, dan insya-Allah perkara ini, gerak kerja ini akan menjadi satu gerak kerja yang menjadi satu tulang belakang kepada perjuangan PAS di negeri Sarawak insya-Allah. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan kasih sekalian, seperti yang kita sedia maklum, Sarawak baru sahaja selesai melaksanakan pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang ke-10 pada bulan April tahun lepas. Dan seperti yang kita sedia maklum, di Sarawak kita mempunyai 71 Dewan Undangan Negeri dan 31 kawasan parlimen. Dan dalam pilihan raya dunia lepas, PAS bertanding 5 kursi Dewan Undangan Negeri, iaitu yang pertamanya Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk, Dewan Undangan Negeri Muara Tuang, Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya, Dewan Undangan Negeri Beteng Maru, dan Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya, Dewan Undangan Negeri Sadong Jaya, Beteng Maru, Sebuyau, Muara Tuang dan Tanjung Datuk. 5 Dewan Undangan Negeri telah kita tandingi dalam pilihan raya DUN Sarawak yang lepas, yang ke-10. Dan Alhamdulillah, walaupun kita masih lagi belum dikurniakan sebarang kemenangan dalam pilihan raya DUN yang kita sedai setakat ini, Alhamdulillah ke-5 Dewan Undangan Negeri yang kita pertandingi itu tidak hilang deposit. Dan yang lebih membanggakan kita lagi apabila kita nyaris-nyaris hampir-hampir untuk memenangi salah satu daripada 5 Dewan Undangan Negeri yang kita pertandingi, itu Dewan Undangan Negeri Beteng Maru, yang mana kita hanya tewas kepada calon Barisan Nasional dalam jumlah undi 338 undi. Dan untuk makluman, Beteng Maru merupakan kawasan tradisi yang kita tandingi, dan setakat ini kita telah bertanding di sana sebanyak 3 kali. Dan setiap tahun hasil yang kita perolehi merupakan satu hasil yang baik,
Dan setiap tahun majoriti yang diperolehi oleh Barisan Nasional di DUN Beting Maru semakin menurun. Dan insyaAllah kita yakin dan dengan gerak kerja kita yang berterusan di peringkat pemuda, insyaAllah dalam pilihan raya DUN Negeri Sarawak yang ke-11 yang bakal berlaku dalam 2014 ataupun 2015, insyaAllah kita yakin kita akan beroleh kemenangan pertama kita di dalam Dewan Undangan Negeri. InsyaAllah kita akan mulakan dengan Dewan Undangan Negeri Beting Maru. Dan Alhamdulillah hari ini kita di peringkat Dewan Pemuda terus komited untuk pastikan impian ini menjadi satu kenyataan. Dan selepas sahaja berlakunya Dewan Undangan Negeri yang lepas, walaupun kita diisytiharkan hanya kalah 338 undi kepada calon Barisan Nasional, tetapi kita terus turun ke kawasan ataupun Dewan Undangan Negeri tersebut menggerakkan segala gerak kerja ataupun program-program yang bersesuaian dengan masyarakat di situ. Dan Alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang berada di sekitar Beting Maru telah menghidupkan markas yang telah kita wujudkan dengan kelas-kelas padu air, kelas-kelas pengajian dan sebagainya. Alhamdulillah sambutannya cukup memberangsangkan dan cukup hangat. Dan ini merupakan satu petanda bahawa dalam pilihan raya DUN yang akan datang, sokongan terhadap PAS insya-Allah akan terus berkekalan. Dan kita akan teruskan gerak kerja untuk pastikan kemenangan berpihak kepada Parti Islam Malaysia PAS dalam pilihan raya DUN Negeri Sarawak yang ke-11 mungkin dalam 2014 ataupun 2015 akan datang. Sahabat-sahabat yang saya hormati lagi kasih sekalian, itu sedikit latar belakang negeri Sarawak, latar belakang politik di Sarawak, latar belakang sejarah PAS, penubuhan PAS di negeri Sarawak, dan sedikit maklumat berkaitan dengan pilihan raya DUN negeri Sarawak yang ke-10 pada tahun lepas, April tahun lepas. Dan hari ini dalam Dewan Undangan Negeri yang berjumlah 71 kursi, sebanyak 15 kursi Dewan Undangan Negeri telah berpihak kepada Pakatan Rakyat, iaitu 3 kepada Parti Keadilan Rakyat dan 12 kepada Parti DAP, dan satu lagi kursi dimenangi oleh calon bebas. Dan ini sebenarnya meletakkan satu tekanan kepada Parti Islam Malaysia PAS sebagai rakan kongsi, rakan komponen dalam Pakatan Rakyat yang hari ini dilihat masih lagi berada di belakang daripada rakan-rakan dan teman-teman kita dalam Pakatan Rakyat yang lain, iaitu DAP dan Keadilan. Dan tekanan ini sebenarnya memberikan kita satu kematangan untuk melakukan gerak kerja dengan lebih tersusun, melakukan strategi yang lebih berkesan dalam usaha untuk memenangi hati rakyat, seterusnya memberi mandat kepada kita untuk mewakili mereka sama ada dalam Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Oleh sebab itu, untuk menghadapi pilihan raya umum ke-13 ini, kita di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri dan juga Badan Perhubungan PAS Negeri Sarawak telah menyusun beberapa perkara yang khusus untuk memastikan paling kurang kita memperolehi kemenangan satu daripada jumlah kursi parlimen yang bakal kita tandingi dalam pilihan raya umum ke-13. Antaranya dalam pilihan raya kali ini, buat kali pertama kita akan memperkenalkan manifesto khusus yang kita PAS sediakan khusus untuk pengundi serta penduduk di negeri Sarawak. Sebelum ini kita hanya bertanding seperti gerila, masuk dalam pilihan raya sediakan jentera seperti mana kita lakukan kebiasaan secara tradisional. Kita masuk dalam pilihan raya dan kita bertanding, lakukan kerja seperti biasa, buat program sebagainya, itu sahaja. Tapi kali ini Alhamdulillah kita telah cadangkan kepada Badan Perhubungan untuk kita wujudkan satu manifesto khusus kepada pengundi dan penduduk negeri Sarawak dalam menghadapi pilihan raya umum 13 ini. Dan Alhamdulillah cadangan itu telah diterima, dan kita di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri telah form satu jawatan kuasa khusus untuk membina ataupun menyediakan satu dokumen yang kita sebut sebagai 12 tawaran rakyat PAS Sarawak. Dan Alhamdulillah perkara ini telah kita ajukan kepada jawatan kuasa manifesto di peringkat PAS Pusat, dan Alhamdulillah perkara ini pun telah disambut dengan baik oleh jawatan kuasa itu yang dikotai oleh Naib Presiden Datuk Husam Musa
telah menerima dan mengangkat manifesto kita ini untuk disekalikan dengan manifesto PAS Pusat. Dan sukan tersebut 12 tawaran ataupun 12 perkara yang kita letakkan dalam manifesto tersebut adalah yang pertamanya, kita wujudkan satu Suruhanjaya Diraja untuk reformasi tanah NCR Sarawak. Yang ini kita setelah sedia maklum seperti yang anda sebutkan tadi, Sarawak ini merupakan negeri yang luas, Sarawak ini merupakan negeri yang besar, Sarawak ini merupakan negeri yang terbesar di Malaysia. Dan dalam masa yang sama penduduknya hanya 2.7 juta, menjadikan kependudukan ketaburan penduduk di Sarawak ini adalah jarang-jarang. Tapi pelik bin ajaibnya, masalah tanah antara yang terbanyak di Malaysia adalah di Sarawak. Masih lagi menjadi satu isu primary, isu utama di kalangan penduduk dan rakyat asal Sarawak, iaitu berkaitan dengan isu tanah. Oleh sebab itu kita letakkan perkara ini sebagai satu perkara yang pertama, perkara yang paling atas untuk kita letakkan sebagai tawaran kita, iaitu mewujudkan Suruhanjaya reformasi untuk mereformasi tanah NCR Sarawak. Yang keduanya adalah untuk memastikan kemiskinan sifat tanpa mengira kaum. Yang ketiga, lebuh raya Pen Borneo sebagai lebuh raya terbaik. Yang keempat, skor sebagai hub teknologi hijau berinovatif. Yang kelima, Sarawak sebagai agropalitan, pengeluar makanan utama Sarawak, utama Malaysia. Yang keenam, jalan raya, bekalan elektrik dan air bersih untuk semua. Yang ketujuh, capaian sistem pendidikan berkualiti untuk semua. Yang kedelapan, capaian sistem kesihatan berkualiti untuk semua. Yang kesembilan, mengembalikan hak Sarawak untuk memiliki 20 royalti hasil petroleum dan gas. Yang ke-10, tabung warisan petroleum anak Sarawak. Yang ke-11, tawaran khas untuk golongan wanita. Dan yang ke-12 adalah tawaran khas untuk golongan muda. Dan itu antara perkara-perkara yang kita letakkan dalam manifesto dan tawaran khusus kepada penduduk di negeri Sarawak bila mana kita berjaya menawan Putrajaya dalam pilihan raya umum yang ke-13 nanti. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, dalam pilihan raya DUN yang lepas kita hanya bertanding 5 kursi DUN daripada 70 kursi Dewan Undangan Negeri yang ada di Sarawak. Dan untuk pilihan raya umum ke-13 ini, kita telah diamanahkan oleh PAS Pusat untuk bertanding lebih daripada 5 kursi yang kita bertanding dalam Dewan Undangan Negeri yang lepas. Dan setakat ini kita telah diminta oleh PAS Pusat untuk bertanding di 7 buah kursi parlimen. Dan masih lagi dalam perbincangan, mungkin kita akan bertanding 8 kursi parlimen. Dan 7 ke 8 kursi parlimen untuk kita bertanding dalam pilihan raya umum ke-13 ini merupakan suatu jumlah yang besar dan satu bebanan yang berat kepada PAS Negeri Sarawak. Dalam pilihan raya DUN lepas 5 kursi kita bertanding dengan bantuan, boleh saya katakan 100% bantuan, 95% ke 100% bantuan daripada sahabat-sahabat dan jentera-jentera daripada Semenanjung. Dan dana pun kebanyakannya sampai daripada rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita dari Semenanjung. Begitu juga dengan resources yang lain, tenaga, buah fikiran, kebakaran sebagainya, semua datang daripada Semenanjung. Dan dalam pilihan raya umum kebiasaannya kita hanya bertanding 1 kursi. Sebagai contohnya dalam pilihan raya umum ke-12 yang lepas kita hanya bertanding di kursi Parlimen Batang Lupa 2008. Dan hari ini PAS Pusat minta kita untuk bertanding 7 ke 8 kursi dalam pilihan raya umum ke-13. Dan rasionalnya untuk kita bertanding lebih daripada 1 kursi seperti mana kita bertanding dalam pilihan raya umum yang ke-12 yang lepas adalah untuk dalam masa kita bertanding dalam pilihan raya satu pilihan raya itu, insya-Allah kita akan pastikan wujudnya satu kawasan yang baru. Dan insya-Allah alhamdulillah perkara ini merupakan satu perkara yang efektif. Selepas kita bertanding dalam 5 kursi DUN yang lepas, alhamdulillah kita telah berjaya mewujudkan protem komiti ataupun jawatan kuasa penaja bagi satu kawasan. Dan insya-Allah perkara ini akan memudahkan ataupun memberi manfaat kepada PAS di peringkat negeri Sarawak.
dalam masa-masa akan datang. Dan daripada 7 kursi parlimen yang insya-Allah kita akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-13 yang akan datang, kita di peringkat Dewan Pemuda dalam plan strategik 10 tahun kita telah mensasarkan minima sampai sehingga 2018 untuk memenangi 1 kursi parlimen dan 2 kursi DUN. Dan untuk pilihan raya umum ke-13 ini sasaran kita adalah untuk memenangi 1 kursi parlimen daripada 7 kursi parlimen tersebut. Namun kita akan memberi tumpuan khusus kepada 2 kursi parlimen yang akan kita bertandingi. Dan sukan anak sebut hanya 2 yang ingin anda sebut di sini, 2 kursi parlimen tersebut. Yang lainnya kita akan kongsikan bila mana parlimen telah dibubarkan. Iaitu yang pertamanya kursi parlimen Sibuti yang berada di bahagian ataupun daerah Miri. Yang keduanya kursi parlimen Kota Semarahan. Yang sebelum ini kita bertanding di DUN Muara Tuang. DUN Muara Tuang merupakan salah satu DUN yang berada dalam parlimen Kota Semarahan. Dan dua parlimen ini merupakan parlimen tumpuan kita. Dan insya-Allah kita akan tumpukan gerak kerja serta strategi yang terbaik untuk memastikan paling kurang minima kita akan memenangi salah satu daripada 2 kursi tumpuan ini, iaitu Parlimen Sibuti dan juga Parlimen Kota Semarahan. Dan sehingga ke hari ini, dan daripada tahun lepas hingga ke hari ini, bermula daripada selepas selesainya pilihan raya DUN lepas hinggalah ke saat dan hari ini, kita telah lakukan pemukiman jentera di kedua-dua buah parlimen ini. Dan alhamdulillah hari ini perkembangannya cukup baik, yang mana kita telah laksanakan day to day activities di antara calon bersama dengan rakyat, dan juga weekly big activities yang digerakkan oleh seluruh jentera yang telah diamanahkan untuk bertugas menjaga 2 parlimen tersebut. Dan insya-Allah kita optimis dan yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita ikhlas dalam melakukan gerak kerja, ikhlas dalam perjuangan, menumpukan gerak kerja kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bantuan serta pertolongan yang sebaiknya, dan insya-Allah kita bakal dan memperoleh kemenangan dalam pilihan raya umum ke-13 yang akan datang. Kerana kita yakin, kita telah sedia maklum, sekiranya Pakatan Rakyat berkeinginan dan bercita-cita besar untuk menawan Putrajaya, Sarawak, Sabah adalah merupakan suatu benteng terakhir kepada Barisan Nasional. Dan insya-Allah kita yakin dengan gerak kerja kita serta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, benteng Barisan Nasional ini bakal dirobohkan dan akan memberi kemenangan kepada PAS serta Pakatan Rakyat untuk menawan Putrajaya. Dan itulah sebuah sedikit perkembangan dan juga sebuah sedikit perkara yang ingin saya sebutkan dalam sharing session ataupun perkongsian pintar kita pada malam ini, berkaitan dengan negeri Sarawak, berkaitan dengan PAS Sarawak, berkaitan dengan perkembangan selepas pilihan raya dunia lepas, dan berkaitan dengan perkembangan semasa untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-13. Dan suka saya nak maklumkan, minima Pakatan Rakyat perlu menang dalam pilihan raya umum ke-13 bagi negeri Sarawak ini. Pada peringkat parlimen minimanya adalah 9 ke 10 kursi, dan itu akan menyumbang kepada kejayaan Pakatan Rakyat, PAS dan PKR untuk menumbangkan detektor Barisan Nasional dan mengembalikan kuasa rakyat melalui Pakatan Rakyat. Dan itulah sebuah sedikit perkongsian saya pada malam ini, dan saya buka kepada sahabat-sahabat untuk memberikan apa juga soalan yang insya-Allah sekiranya saya mampu untuk jawab pada malam ini, insya-Allah saya akan jawab. Dan sekiranya perkara-perkara yang berkaitan dengan fakta mungkin tidak ada dalam kamus minda saya, dan insya-Allah kita tangguhkan
jawapannya. Mungkin insya-Allah kita akan kembali selepas itu. Dan saya bukalah kepada sahabat untuk bertanyakan apa juga soalan, dan insya-Allah kita akan cuba jawab dan cuba bincangkan di sini. Silakan. Soalan pertama, boleh tahu isu-isu tempatan negeri Sarawak yang PAS perjuangkan dengan serius? Ada beberapa isu yang berkaitan dengan berkaitan secara langsung, terkesan secara langsung kepada penduduk dan rakyat di negeri Sarawak. Antaranya yang prime isu yang saya sebutkan sebentar tadi adalah berkaitan dengan isu tanah. Isu tanah merupakan satu isu yang primary, isu yang utama bagi rakyat serta penduduk di negeri Sarawak, khususnya kepada penduduk Bumiputera dan penduduk asal negeri Sarawak. Ada beberapa isu yang lain, cumanya isu ini merupakan isu yang primary, isu yang utama. Dan di peringkat PAS, kita memang komited bersama dengan Pakatan Rakyat untuk menyelesaikan perkara ini. Dan sebagai buktinya, tahun lepas kita telah berjaya melakukan satu himpunan tanah. Satu himpunan tanah, kita himpunkan rakyat serta penduduk daripada Miri hinggalah ke Kuching. Di Kuching, dan alhamdulillah kita telah berjaya menghimpunkan 500 ke 600 penduduk rakyat Sarawak dalam satu masa dalam himpunan tanah tersebut. Dan antara resolusinya adalah untuk kita menubuhkan satu NGO seperti mana yang telah ditubuhkan oleh PAS Sabah, iaitu Tabah. Dan di peringkat nasional kita juga ada satu NGO yang kita sebut sebagai anak, yang memperjuangkan hak orang Felda. Dan di Sabah kita tubuhkan Tabah yang memperjuangkan hak rakyat Sabah untuk berkaitan dengan tanah. Dan di Sarawak kita dalam usaha untuk menubuhkan NGO tersebut sebagai satu medium, sebagai satu medium khusus untuk rakyat menyuara dan mengetengahkan serta memperjuangkan hak tanah mereka. Dan ada beberapa lagi perkara-perkara yang lain yang kita perjuangkan from day to day basis. Dan ingin saya kongsikan di sini, kita di peringkat PAS kawasan Miri ada beberapa perkara yang telah kita perjuangkan dan alhamdulillah telah memberikan satu impact yang positif kepada rakyat. Antaranya berkaitan dengan peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga tempatan kecil yang berniaga di pasar malam. Hari ini, sebelum ini pasar malam yang diberikan kepada peniaga-peniaga kecil, peniaga-peniaga Bumiputera kita adalah bersifat sementara, dan dalam keadaan segala kemudahan asas, kemudahan basic necessities itu tidak ada air, tidak ada elektrik, tidak ada tandas, tidak ada kemudahan surau untuk peniaga-peniaga ataupun penjajah-penjajah Melayu Muslimnya untuk menunaikan solat maghrib dan solat isyak. Dan perkara ini telah kita lakukan satu gerak kerja yang baik, yang mana kita telah himpunkan seluruh peniaga-peniaga dan penjajah-penjajah yang berniaga di pasar malam tersebut, dan kita telah wujudkan, telah buat satu memorandum bagi pihak peniaga penjajah pasar malam, dan kita serahkan kepada Majlis Bandaraya. Dan alhamdulillah beberapa bulan selepas kita serahkan memorandum tersebut, pihak Majlis Bandaraya telah menaik taraf kawasan perniagaan mereka kepada satu kawasan perniagaan yang lebih selesa, kawasan perniagaan yang telah dikonkrit dan diberikan dipasang dengan tile, dengan mamat yang lebih selesa, diberikan kemudahan air, diberikan kemudahan elektrik, diberikan kemudahan tandas, dan juga disediakan surau. Dan semua tuntutan-tuntutan yang kita letak dan yang kita minta itu telah diterima dan telah diangkat sebagai satu perkara yang telah dibina dan difulfillkan oleh pihak Majlis Bandaraya terhadap tuntutan tersebut. Antara lain juga yang kita perjuangkan di peringkat PAS negeri Sarawak adalah berkaitan dengan kemudahan infrastruktur asas. Dan perkara ini
kita from day to day basis kita telah senantiasa paling kurang minimal seminggu sekali memang kita akan mainkan isu ini dalam dada-dada akhbar peringkat tempatan juga nasional, untuk pastikan pihak pemerintah, pihak penguasa tempatan cakna dan memberi perhatian terhadap keperluan rakyat. Dan Alhamdulillah, daripada observation dan pemerhatian kita selepas kita mengeluarkan beberapa isu-isu yang berkaitan dengan kehendak serta kemudahan rakyat, beberapa hari selepas itu pihak kerajaan, pihak penguasa tempatan telah tampil dan memberikan kemudahan-kemudahan yang menjadi keperluan kepada rakyat. Dan Alhamdulillah perkara itu telah memberi satu impact yang baik, satu image yang baik kepada PAS dalam usaha kita untuk memperjuangkan negara berkebajikan. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, berapa anggaran ahli PAS di Sarawak? Berapa anggaran ahli PAS di Sarawak? Mengikut perangkaan yang kita ada hari ini, jumlah ahli PAS di peringkat negeri Sarawak adalah lebih kurang 4,000 ke 5,000. Itu jumlah ahli yang berdaftar di peringkat negeri Sarawak. Itu yang berdaftar. Cumanya yang ahli-ahli yang berdaftar yang bergerak aktif bersama dengan PAS-PAS kawasan yang ada ataupun PAS kawasan penaja, itu satu soalan yang lain. Yang berdaftar sebagai ahli cukup banyak, tetapi yang menyumbang secara langsung ini masih lagi berada pada tahap yang minimal. Kebanyakannya yang memberi sumbangan secara langsung ini adalah ahli-ahli yang telah bersama dengan PAS sebelum ini, sama ada daripada Semenanjung berhijrah ke Sarawak, terus memberikan khidmat bakti kepada perjuangan PAS di Sarawak, ataupun sahabat-sahabat yang selesai pengajiannya di kampus kembali ke negeri Sarawak dan terus memberi sumbangan kepada parti. Adapun ahli-ahli biasa, rakyat marhain, rakyat masyarakat umum yang mendaftar sebagai ahli, ada yang mendaftar sebagai ahli dan terlibat secara langsung, tetapi boleh saya katakan rasionya 3 out of 10 lah. 10 yang berdaftar menjadi ahli, tapi out of 10 itu hanya dalam 3 orang yang bergiat secara aktif, memberi sumbangan secara aktif kepada parti dan kepada jemaah. Dan soalan ketiga, macam mana PAS kereta dakwah Islam di pedalaman? Macam mana PAS kereta dakwah Islam di pedalaman? Dan Alhamdulillah hari ini, untuk makluman sahabat-sahabat, sampai kita menjadikan PAS itu sebagai wadah utama, kita juga ada mempunyai badan-badan bukan kerajaan yang lain ataupun NGO-NGO yang berdaftar, yang di bawah kelolaan dan pemantauan kita. Dan NGO-NGO inilah yang kita hantar, yang kita amanahkan, yang kita minta untuk bergerak di kawasan pedalaman khususnya, dan juga di kawasan-kawasan bandar, untuk memenuhi keperluan rakyat, keperluan masyarakat, untuk tarbiyah serta pendidikan Islam itu sendiri. Dan Alhamdulillah hari ini mungkin ada setengah sahabat telah sedia maklum, kita telah berjaya menguruskan sebuah kawasan ataupun sebuah kampung yang berada di pedalaman di sebelah Sibu Sarikit. Cakap ini Alhamdulillah 2 buah kampung yang pada asalnya rumah panjang itu tidak memeluk Islam. Alhamdulillah selepas itu, selepas kita masuk ke sana dengan bantuan sahabat-sahabat kita dari Hikmah, Jais dan Jakim, kita telah berjaya mengislamkan dan menguruskan kebajikan saudara-saudara baru kita di 2 buah kampung di pedalaman Sarikit. Dan Alhamdulillah perkara ini kita beri perhatian secara berterusan, dan projek ini merupakan satu projek yang berjaya dan bakal menjadi perintis kepada projek-projek yang lain. Dan dari segi wadah PAS itu sendiri,
selalu anda sebut kepada sahabat-sahabat, PAS di peringkat Sarawak ini, khususnya di kawasan-kawasan yang baru seperti Miri, Bintulu, Sibu, Muka, merupakan satu, masih lagi peringkat awal. Orang kata seperti mana bayi yang baru lahir itu, ia seumpama satu sebidang kain putih yang mana kita coraklah bagaimana corak yang kita mahu. Begitu juga lah dengan PAS di peringkat kawasan-kawasan yang baru, dan PAS di peringkat Sarawak itu secara khususnya. Orang tidak ada maklumat maklumat secara langsung berkenaan dengan PAS. Mungkin yang dilihatnya adalah daripada televisyen, daripada dada-dada akhbar menggambarkan PAS itu begitu dan begini. Tetapi dari segi realitinya, dari segi berdepannya, mereka masih lagi belum melihat PAS itu bagaimana. Dan disitulah sebenarnya ruang yang perlu kita isi dan memastikan rakyat, masyarakat di kawasan-kawasan tersebut dan khusus di negeri Sarawak melihat PAS ini bukan seperti mana yang digambarkan dalam dada-dada akhbar. Dan untuk itu, dalam sesi takbiran Dewan Berpas negeri Sarawak kali ini telah memberi penekanan kepada Lajnah Dakwah dan Pendidikan di peringkat Dewan Berpas negeri Sarawak untuk pastikan dan memotretkan dan menggambarkan bahawa PAS ini bukan hanya sebuah parti politik, tetapi juga sebagai satu badan dakwah serta kebajikan. Dan alhamdulillah hari ini kita di peringkat pemuda, khususnya di Miri dan di Batang Lupa, telah mewujudkan beberapa kelas fardu ain, beberapa kelas pengajian yang kita kelolakan atas nama Parti Islam Malaysia PAS. Dan aktiviti-aktiviti ini, kelas-kelas ini kita tidak buat di tempat premis-premis lain, tapi kita buat di markas PAS Cawangan. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat melihat bagaimana dari minggu ke minggu sambutannya semakin bertambah, dan permintaan itu bukan hanya di sesuatu kawasan sahaja, permintaan itu juga datang daripada kawasan-kawasan yang lain, dan menunjukkan bahawa sebenarnya bila mana kita berdepan dengan masyarakat ini, sebenarnya mereka mampu untuk menerima kita. Dan perkara ini insya-Allah kita akan terus perkasakan. Selain daripada pendidikan khusus kepada saudara-saudara baru mualaf ini, kita juga memberi penumpuan kepada penubuhan pasti yang baru. Dan insya-Allah selepas pilihan raya umum yang ke-13 ini, selepas kita selesai melaksanakan gerak kerja pilihan raya yang cukup banyak ini, antara perkara yang ingin kita fokuskan adalah untuk menubuhkan sekolah rendah Islam dan juga madrasah Islam. Dan saya yakin sahabat-sahabat pernah mendengar berkenaan dengan tanah yang telah diwakafkan kepada PAS sejumlah 25 ekar di bahagian Limbang. Dan insya-Allah tanah ini kita akan usahakan untuk penubuhan Mahat Tahfiz dan juga madrasah untuk pendidikan Islam. Dan begitu juga dengan kawasan-kawasan lain, khususnya di Miri. InsyaAllah selepas pilihan raya umum 13 ini, kita akan fokus kepada membina sekolah rendah Islam, rentetan daripada penubuhan pasti-pasti yang kita telah wujudkan. Dan moga-moga benda ini akan memberi pendidikan asas Islam yang cukup baik kepada masyarakat dan juga generasi awal. Dan untuk dakwah pedalaman, kita akan teruskan dengan gerak kerja dan modus operandi yang kita sedia ada, dan insya-Allah kita akan terus perkembangkan dari semasa ke semasa. Dan kita amat mengalu-alukan kalau ada sahabat-sahabat daripada UK yang balik bercuti ke Malaysia, mungkin boleh datang ke Sarawak sebelum balik ke kampung tu, datang dulu ke Bumi Kenyalang, sampai dulu ke Sarawak dan maklumkan kepada kita. Dan insya-Allah kita akan susun program untuk masuk ke pedalaman. Mungkin perkara ini merupakan satu perkara yang extraordinary. Kalau kita biasa berdakwah di kawasan bandar, kawasan perkampungan biasa, mungkin boleh kita cuba masuk ke kawasan pedalaman untuk menyampaikan dakwah dari risalah Islam. Dan perkara ini kita amat mengalu-alukan sahabat-sahabat sekiranya balik bercuti, singgah dululah ke Bumi Kenyalang. InsyaAllah kita boleh susun program dakwah di pedalaman.
soalan keempat, bagaimana penerimaan non-Muslim di Sarawak? Adakah dan soalan keduanya pula adalah, adakah cawangan Dewan Himpunan Penyokong PAS di Sarawak? Alhamdulillah hari ini sebenarnya penerimaan masyarakat bukan Islam kepada PAS ini cukup baik, dan di peringkat Dewan Himpunan sendiri kita telah ada 2 buah cawangan penaja, iaitu yang pertamanya di kawasan Miri, cawangan Dewan Himpunan PAS, Dewan Himpunan Penyokong PAS kawasan Miri, dan juga Dewan Himpunan PAS Penyokong PAS kawasan Batang Lupa. Dan alhamdulillah penerimaan masyarakat terhadap PAS sebenarnya cukup baik. Sebagai buktinya, beberapa kita telah melakukan gak kerja di peringkat parlimen-parlimen yang saya sebutkan di awal tadi. Dan kawasan-kawasan yang kita penetrate masuk itu adalah kawasan-kawasan rumah panjang, dan alhamdulillah hari ini mereka mengalu-alukan kehadiran kita. Bila mana kita masuk ke rumah-rumah panjang tersebut, dialu-alukan kehadiran kita. Dan untuk maklumat sahabat-sahabat, insya-Allah calon kita di Parlimen Batang, di Parlimen Sibuti adalah calon yang berbangsa Iban, walaupun dia telah memeluk Islam 10 tahun yang lepas, dan dialah yang menjadi duta dakwah kita kepada masyarakat Iban, khususnya di kawasan Sibuti. Bila mana kita masuk ke kawasan rumah-rumah panjang, kita bukan hanya cerita berkenaan dengan aspirasi politik, aspirasi siasat, aspirasi Pakatan Rakyat, aspirasi PAS, tapi dalam masa yang sama kita selitkan berkenaan dengan risalah Islam itu sendiri. Dan kita tidak perlu malu berhadapan dengan masyarakat bukan Islam ni. Kadang-kadang kita ada satu mental blocking, kita berhadapan dengan masyarakat bukan Islam ni mungkin tidak sesuai untuk kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tidak sesuai sebutkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya masa itulah kita jadikan siasah politik itu sebagai medium dakwah kita kepada masyarakat bukan Islam. Dan alhamdulillah perkara itu kita praktikkan di peringkat negeri Sarawak. Dalam ceramah-ceramah kita memang kita sebut beberapa ayat yang berkaitan, yang bersesuaian daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan calon kita di Sibuti alhamdulillah memainkan peranan yang cukup baik. Sampai ke rumah panjang kita cerita PAS ini bukan untuk kita masuk ke kawasan itu, bukan untuk mengislamkan mereka. Dan masa yang sama kita sebut Islam itu satu agama yang baik, Islam itu satu agama yang terbuka, dan kita tidak memaksa orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Dan alhamdulillah penerimaannya cukup baik. Dan hari ini orang bukan Islam lebih senang menerima PAS berbanding dengan parti-parti yang lain. Dan untuk maklumat juga sahabat-sahabat, insya-Allah dalam pilihan raya umum ke-13 ini kita akan meletakkan seorang calon daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS, seorang yang berbangsa Iban dan masih lagi Kristian. Dan insya-Allah akan bertanding dalam salah satu daripada 7 kawasan parlimen yang insya-Allah akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-13 akan datang. Dan soalan kelima, macam mana hubungan PAS Sarawak dengan rakan komponen lain? Alhamdulillah hari ini suka dan nak sebut, sebenarnya PAS merupakan antara parti yang memainkan peranan yang cukup penting dalam menjaga hubungan di antara parti-parti komponen dalam Pakatan Rakyat. Dan dalam satu program yang kita anjurkan di kawasan Miri, kita adakan satu dialog di antara Dewan Himpunan Penyokong PAS bersama dengan wakil daripada Pakatan Rakyat, iaitu Keadilan dan DAP. Dan kita adakan program itu di salah sebuah hotel di Miri, dan kehadiran cukup banyak. Dan dalam satu ucapan wakil daripada DAP, iaitu Yang Berhormat Ellen Ling Si Kiong, yang berhormat daripada DAP, disebut PAS merupakan satu parti yang cukup komited untuk melaksanakan program-program bagi menjayakan aspirasi Pakatan Rakyat, walaupun PAS tidak bertanding di kawasan Miri. Dan itu merupakan satu pengakuan daripada rakan komponen kita daripada DAP bahawa PAS merupakan satu komponen yang cukup penting bagi menghubung jalinkan
dan mengukuhkan lagi Pakatan Rakyat di negeri Sarawak. Dan alhamdulillah hari ini kita terus mengadakan program-program bersama di peringkat Pakatan Rakyat, sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat kawasan-kawasan. Dan soalan ke-6, PAS Sarawak tak nak cuba letak calon bukan Islam. Dan soalan ke-6 ni anda dah jawab di soalan ke-4 tadi. InsyaAllah kita akan letakkan seorang calon daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS, seorang yang berbangsa Iban dan masih lagi beragama Kristian, dalam salah satu daripada 7 kawasan parlimen yang kita akan bertanding dalam Pilihan Umum ke-13. Sebenarnya hasrat ini bukan hanya datang dalam Pilihan Raya Umum ke-13. Hasrat ini sebenarnya telah wujud dan telah muncul dalam sebelum Pilihan Raya DUN negeri Sarawak yang lepas, yang mana PAS sebenarnya mensasarkan untuk meletakkan salah satu daripada 5 kawasan DUN yang kita bertanding itu dibertandingi oleh calon bukan Islam, iaitu calon daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Tapi kita menggagal dalam Pilihan Raya DUN yang lepas, dan insyaAllah dalam Pilihan Raya Umum ke-13 ini kita akan pasti meletakkan seorang calon daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS, seorang yang berbangsa Iban, beragama Kristian, bertanding dalam salah satu kursi parlimen yang kita akan bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-13 akan datang. Soalan ke-7, apakah masalah utama Barisan Nasional Sarawak yang rakyat Sarawak wajib tidak tolak mereka pada Pilihan Raya Umum ke-13? Barisan Nasional di semua peringkat, semua negeri mempunyai masalah yang sama, mempunyai faktor yang perlu kita tolak mereka. Ini faktor yang sama, iaitu ketidakamanan serta sifat mereka yang tamak serta rasuah. Dan lebih-lebih lagi perkara ini berlaku lebih-lebih lagi di Sarawak, merupakan sebuah negeri yang kaya, tetapi dalam masa yang sama rakyat serta penduduknya menjadi rakyat yang ketiga termiskin di Malaysia. Dan atas sebab itu rakyat di Sarawak wajar menolak Barisan Nasional, wajar menolak calon-calon Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Umum yang ke-13. Di samping faktor-faktor yang lain seperti ketidakupayaan calon-calon Barisan Nasional yang sedia ada, yang veteran-veteran, yang tidak turun padang dan sebagainya, tidak mendahului kehendak serta aspirasi serta kehendak rakyat itu sendiri. Atas sebab-sebab itu rakyat perlu menolak calon Barisan Nasional, perlu menolak Barisan Nasional dalam Pilihan Raya Umum yang ke-13 akan datang. Dan yang utama sekali itulah Barisan Nasional ini tidak dapat lari daripada menyedut hak serta kekayaan rakyat, dan itulah faktor utama yang perlu rakyat tolak Barisan Nasional. Mungkin tidak hanya di Sarawak, tetapi di seluruh Malaysia. Dan perkara ini tambah lagi berat di Sarawak lah, sebab Sarawak ini negeri yang kaya, tetapi kekayaan itu tidak nampak dan tidak dirasai oleh rakyat. Sebaliknya hanya dirasai oleh mereka-mereka yang berkait dengan Barisan Nasional dan juga mereka-mereka yang berada dengan Barisan Nasional. Soalan ke-8, ada perancangan di pihak PAS Sarawak untuk membuat perjumpaan dengan anak-anak Sarawak di Semenanjung seperti yang selalu dilakukan oleh PAS Kelantan di Kuala Lumpur. Dan untuk maklumat sahabat-sahabat, sebenarnya kita telah rancang untuk adakan suatu pertemuan dan makan malam bersama dengan anak-anak Sarawak dan juga para penyokong PAS di Semenanjung. Sepatutnya kita adakan program tersebut pada bulan April tahun ini. Dalam masa sama kita nak buat satu collection dana bagi menghadapi Pilihan Raya Umum 13. Namun atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan,
atas sebab-sebab yang kita shortage of resources untuk melakukan dan melaksanakan program-program tersebut, dan juga dalam masa sama tanggungjawab yang lain perlu kita selesaikan di peringkat negeri, khususnya bagi menghadapi Pilihan Raya Umum ke-13. Kita terpaksa tangguhkan program dan perjumpaan tersebut, dan insya-Allah perkara ini kita akan realisasikan selepas Pilihan Raya Umum ke-13. Dan setakat ini di peringkat negeri, peringkat PAS sendiri, kita belum ada lagi satu NGO ataupun pertubuhan anak negeri seperti mana yang telah diwujudkan oleh Kelantan, Terengganu, Perak, Kelantan dengan Perakon, Terengganu dengan Perantau, dan peringkat PAS Sarawak kita masih lagi belum ada, belum mewujudkan NGO terbabit. Cumanya di peringkat jemaah kita mempunyai tanzim anak negeri yang kita sebut dah kenali sebagai misi, dan misi ini telah bergerak secara aktif dan peringkat di bawah seliaan Dewan Pemuda PAS Negeri. Dan alhamdulillah di peringkat pemuda negeri kita telah adakan beberapa perjumpaan dengan misi dan juga anak-anak Sarawak yang berada dalam jemaah dan bersama dengan jemaah Islam kampus di Semenanjung. Di semasa cuti sekolah, semasa cuti semester, memang kita kerap kalilah adakan perjumpaan, khususnya ketika mana istimak misi sendiri. Dan kita juga pernah adakan perjumpaan yang sama di Semenanjung yang telah dilakukan beberapa tahun yang lepas, kalau tidak silap tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Dan kita di peringkat pemuda juga telah melantik salah seorang ahli jawatan kuasa Dewan Pemuda PAS Negeri yang berada di Semenanjung sebagai liaison kita di peringkat PAS Negeri dan juga Dewan Pemuda PAS Negeri bersama dengan anak-anak Sarawak di Semenanjung. Alhamdulillah perkara ini memainkan peranan yang cukup efektif, dan insya-Allah ultimate goal kita adalah untuk mewujudkan NGO anak negeri seperti mana yang telah dilakukan oleh Kelantan, Terengganu dan juga negeri-negeri yang lain. Soalan seterusnya, soalan ke-9 berhubung dengan beli undi. Beli undi ini merupakan masalah yang cukup berat dalam politik negeri Sarawak. Memang benar, RM30 pun dah cukup untuk membeli undi. Membeli undi daripada pengundi-pengundi yang berada di setengah kawasan pedalaman. Dan perkara ini merupakan satu realiti yang perlu kita hadapi dalam menghadapi Pilihan Raya Umum yang ke-13 ini. Dan oleh sebab itu kita telah menyenarai pendekkan beberapa isu, beberapa permasalahan, dan salah satu perkaranya adalah berkaitan dengan pembelian undi dalam Pilihan Raya. Dan oleh itu kita telah wujudkan beberapa mekanisme, antaranya adalah untuk mendidik pengundi-pengundi khususnya di kawasan-kawasan target kita, untuk memberikan pendedahan kepada mereka. Walaupun diberikan wang ringgit kepada mereka, tetapi hak untuk mengundi itu adalah hak mereka dan undi adalah rahsia. Dan kita di peringkat PAS Sarawak sendiri telah sediakan beberapa risalah pendidikan untuk pengundi-pengundi khususnya di kawasan pedalaman, bukti bagaimana undi itu sebenarnya rahsia. Walaupun mereka diberi RM30, RM50, RM100, hatta RM200 pun mereka boleh ambil, tetapi dalam masa yang sama undi itu adalah rahsia. Kalau mereka nak mengundi Barisan Nasional itu biarlah mengundinya atas kehendak mereka, bukan atas sebab RM20 atau RM30. Dan begitu juga dengan mereka terima RM30, RM100 daripada Barisan Nasional, tapi mereka berhak untuk mengundi selain daripada Barisan Nasional. Dan itulah antara benda yang kita cuba usahakan untuk menghadapi taktik kotor daripada Barisan Nasional ini. Sebab itu dalam bersih, kita salah satu perkara yang kita ketengahkan dan perjuangkan untuk pastikan perkara ini dapat diselesaikan sebelum Pilihan Raya Umum ke-13 adalah untuk memastikan politik kotor itu tidak berlaku dalam Pilihan Raya Umum. Dan bukan sebenarnya di Sarawak, bukan sahaja RM30 yang diberikan kepada para pengundi,
khususnya di rumah-rumah panjang, kebiasaannya seminggu sebelum hari pembuangan undi akan diadakan pesta. Seminggu sebelum pilihan raya, sebelum pembuangan undi sampailah ke malam hari pembuangan undi akan diadakan pesta, karaoke, minum, dan masa itulah kita akan melihat bagaimana Jentera Barisan Nasional akan memunggah seberapa banyak minuman keras ke rumah panjang, dan sebagai umpan kepada pengundi-pengundi khususnya di rumah panjang, bukan hanya bagi duit tetapi diberikan hiburan-hiburan. Sebab itu nature mereka, itu tradisi mereka, itu kehendak adat mereka, berpesta dan sebagainya. Dan perkara itu digunakan oleh Barisan Nasional wujudkan pesta seminggu sebelum pembuangan undi. Dan akhirnya pada hari mengundi, undinya kebiasaan akan berpihak kepada Barisan Nasional. Dan dalam pilihan raya DUN yang lepas juga, selepas beberapa minggu selepas pilihan raya DUN, kita telah didatangi oleh salah seorang pegawai polis yang bertugas di Miri, dan dia telah berjumpa dengan kita dan menyatakan bahawa sebelum pembuangan undi pos, dia telah diserahkan dan diberikan jumlah duit sebanyak RM200. Maknanya pembelian undi ini bukan hanya berlaku kepada penduduk-penduduk di pedalaman, tapi juga kepada penjawat-penjawat awam, khususnya mereka yang mengundi pos. Dan jumlah RM30, RM20 itu perkara biasa yang berlaku di Sarawak. Oleh sebab itu, kebiasaannya memang Barisan Nasional akan melabelkan Sarawak ini sebagai fixed deposit Barisan Nasional, tidak kira sama ada pilihan raya DUN atau pilihan raya parlimen. Sebab investmentnya cukup mudah, investmentnya cukup murah, investmentnya cukup rendah, hanya RM20-30 pun dah cukup untuk membeli undi daripada mereka. Dan soalan yang ke-10, saya rasa mungkin soalan yang terakhir, boleh tahu perkara yang diperlukan PAS Sarawak daripada PAS Pusat sekarang ni sebagai contoh peruntukan ahli-ahli. Dan di peringkat PAS Pusat telah memberikan komitmen kepada PAS Sarawak untuk memberi jumlah dana sejumlah RM40,000 kepada setiap kawasan parlimen yang kita akan pertandingi. Cuma RM40,000 itu tidak datang secara lamsam, datang secara berperingkat. Mungkin sampai ke hari selepas hari pengundian pun jumlah RM40,000 itu tidak akan komplit. Dan oleh sebab itu, ikut kebiasaannya, memang kita perlukan jumlah dana yang cukup banyak lah, khususnya dalam menghadapi pilihan raya di peringkat parlimen. Di peringkat DUN yang lepas pun, salah satu DUN yang kita bertanding, kita bekerja untuk kemenangan, khususnya di Bedeng Maro. Ingin saya kongsikan di sini, kita telah spend almost 400,000 di peringkat jentera dan peringkat gerak kerja kita di sana, dan sehingga membuahkan hasil yang cukup baik. RM400,000 terpaksa kita invest untuk menghadapi pilihan raya umum, pilihan raya DUN tersebut. Apatah lagi dalam pilihan raya parlimen, kawasan yang cukup besar, dan dalam masa yang sama PAS Sarawak akan bekerja atas kaki sendiri, kena cari dana sendiri, kena bentuk jentera sendiri, kena buat kerja itu semuanya sendiri atas nama PAS Sarawak, tanpa ada bantuan khusus daripada sahabat-sahabat dan jentera-jentera dari Semenanjung. Oleh sebab itu, memang kita memerlukan dana yang lebih lah daripada PAS Pusat. Sebenarnya RM40,000 itu memang tak cukup. Sebolehnya kalau dapat lebih tu lagi bagus lah. Dan dana-dana luar yang lain, mungkin sahabat-sahabat daripada UK boleh cari penyumbang-penyumbang ataupun penyumbang-penyumbang dan para mereka yang simpati dengan perjuangan Islam, perjuangan PAS di Malaysia, khususnya di Sarawak, mungkin boleh mencari donator-donator, pengifak-pengifak untuk memberikan sumbangan khusus kepada PAS Sarawak untuk menghadapi pilihan raya umum 13. Kalau tidak dapat bagi kepada 7 parlimen yang kita akan bertanding pun tak apa. Prioritinya kepada 2 parlimen yang saya sebutkan tadi, khusus untuk kita capai sasaran memenang minimal 1
kursi Parlimen dan Pilihan Raya Umum ke-13 as a contribution untuk memastikan Pakatan Rakyat PAS menguasai Putrajaya. Dan dari segi resources yang lain, memang kita mengalu-alukan sekiranya ada resources yang lain, khususnya dari segi tenaga pakar, tenaga yang anda boleh sebut tenaga boleh harap, tenaga yang can contribute untuk agak kerja kita menghadapi Pilihan Raya Umum ke-13. Kita amat mengalu-alukan sekiranya sahabat-sahabat daripada UK balik bercuti, singgahlah sekejap ke Sarawak untuk bantu agak kerja kita. Kalau 21 hari tempoh kempen, datanglah sini dalam 3-4 hari pun dah cukup. Dan insyaAllah sumbangan itu memang akan memberikan satu impact dan satu kesan yang positif kepada kita insyaAllah dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-13. Apa-apa sumbangan, apa-apa bantuan yang boleh disalurkan, kita amat malukan. Dan semua prioriti seperti yang saya sebutkan tadi, memang kita perlukan dana keuangan yang cukup banyak dalam menghadapi Pilihan Raya Umum ke-13 kalau kita benar-benar bersungguh untuk memenangi Pilihan Raya salah satu ataupun lebih satu, mungkin lebih daripada satu kursi Parlimen yang kita akan tandingi dalam Pilihan Raya Umum ke-13 nanti. Dan itulah saya rasa mungkin soalan yang terakhir. Dan saya amat mengalu-alukan sekiranya kalau selepas ini ada persoalan yang lain, adapun cadangan serta idea-idea daripada sahabat-sahabat daripada PRC UK dan AYA, sekiranya ada cadangan pendapat ataupun soalan-soalan yang selepas ini nak diajukan kepada kita di peringkat PAS Sarawak, kita amat mengalu-alukan, boleh add ana di Facebook ARIFIRIAZUL Arify Riazul, ID ana, dan search-lah di Facebook, insyaAllah akan jumpa. Dan ataupun boleh email kepada ana arifyriazul@pas.org.my. Dan insyaAllah kita akan ana yakin selepas ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, dan media maya ini cukup berkesan untuk kita menghubung jalinkan mereka yang jauh, dan insyaAllah akan membuahkan menjana satu hasil dan satu buat kerja yang terbaik. Dan kita gunakanlah medium email, medium Facebook sebagainya untuk berhubung. Dan insyaAllah amat mengalu-alukanlah sebarang cadangan dan idea daripada sahabat-sahabat sekalian untuk kita memperkasakan perjuangan PAS di peringkat negeri Sarawak ni. Dan sekali lagi ucapkan jutaan terima kasih kepada PRC UK dan AYA atas kesudian untuk mewujudkan dan mengadakan sesi information sharing kita pada hari ini. Dan moga-moga kita beroleh manfaat daripada pertemuan dan perkongsian kita pada hari ini. Dan sekali lagi mewakili PAS Negeri Sarawak ucapkan jutaan terima kasih. Dan salam perjuangan daripada PAS Negeri Sarawak pada sahabat-sahabat di sana. Dan mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan, kekurangan daripada sesi kita pada hari ini. Dan moga-moga kita beroleh manfaat. Dan sama-samalah kita berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana telah menyebutkan dalam Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dalam surah At-Taubah ayat 41, yang maksudnya lebih kurang, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, dan demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Moga-moga kita beroleh manfaat. Dan insyaAllah kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini terus diberikan kekuatan untuk terus istiqamah dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita hidup sebagai seorang Muslim, besar sebagai seorang Muslim, jalani kehidupan kita sebagai pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga akhiran kehidupan kita juga dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya dalam keadaan kita ini masih Islam, dalam keadaan kita masih beriman, tapi juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala biarlah kita ini mati sebagai perjuang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.